Alhamdulillah wahidil ahad, al-fardu samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'un basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat sama kita berkumpul pada malam ni, pada pagi ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya hormati tuan pengurusi, tuan imam, pegawai masjid serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita sambung pengajian kita kitab Munyatul Musalli, yakni cita-cita bagi orang yang sembahyang. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin 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 rabbal alamin. Maka telah berkata musannif rahimallahu ta'ala, syarat ke-7. Kita sampai syarat ke-7. Apa dia? Syarat ke-7 daripada 9 syarat. Syarat apa? Syarat sah. Syarat sah solat. Syarat yang ke-7, meninggalkan berkata-kata. Meninggalkan berkata-kata maknanya tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap, meninggalkan kata-kata. Jadi yang ni kita kena ambil perhatian lah. Sebab apa? Sebab ini berkenaan dengan sah dan tidak sah sembahyang kita. Ingat, berkenaan dengan sah ataupun tidak sah. Tu dipanggil syarat sah. Kalau kita cukup syarat ni, sahlah sembahyang. Tak cukup syarat ni, tak sahlah sembahyang kita. Jadi syarat yang ke-7 itu meninggalkan kata-kata, bererti tak boleh bercakap ataupun seumpamanya. Macam mana seumpamanya? Jadi kita tengok. Dan ke-7, yakni syarat sah yang ke-7, meninggalkan berkata-kata dengan sengaja. Ingat, kata-kata dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tu terkeluar, tak kira. Yang ni kata-kata dengan sengaja. Yang bukan Quran atau zikir. Yang bukan Quran atau zikir dan doa. Okay. Jadi dalam sembahyang kita cakap-cakap tu boleh 3 benda je. Quran, ialah kita baca Quran. Fatihah pun ayat Quran. Yang kedua zikir. Subhanallahil azimi wa bihamdih. Subhanarabbil a'la wa bihamdih. Lepas tu pula apa? Doa. Apa doa? Allahumma hdina fi man hadait, rabbi ighfirli warhamni. Doa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mendoakan tahiyat, mendoakan sejahtera ke atas Nabi. Doalah. Jadi dalam sembahyang 3 ni je. 3 ni sahaja boleh. Apa dia? Baca Quran, zikir dan doa. Sama juga kita nak tegur imam. Tegur imam, ayat Quran boleh tak? Boleh. Imam baca salah, kita tegur terus. Wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abatum. Cari-cari tak jumpa, kita pun sambung lakum dinukum. Tu apa? Ayat Quran. Boleh. Lepas tu apa dia? Imam silap, apa dia? Tegur dengan zikir. Subhanallah.
Tegur juga habis dengan zikir. Ya? Tak ada masalah. Okey. Aurat. Okey, kita tengok aurat suara. Okey. Perempuan ni suara dia apa? Yang dikatakan sampai haram tu ialah menaikkan nafsu. Tu jadi haram. Kalau cakap tak naik nafsu tak haram. Suara dia menggoda-goda, tu jadi haram. Kalau suara perempuan haram, cakap tak boleh. Cakap tak boleh. Nak cakap dengan lelaki, tak boleh, haram. Jadi dia ada batas dia. Jadi yang kata haram tu apa dia? Sampai menggoda. Suara perempuan tu sampai menggoda. Kalau dengar macam tu, ya Allah, menusuk kalbu, jatuh hati terus. Selalu apa? Menyanyilah. Selalunya lah. Bila dengar suara dia jadi macam jatuh cinta apa. Yang tu dia. Kalau dia kata suara haram, perempuan tak ada Quran. Kalau kata suara aurat lah, tak boleh nak baca-baca, tak boleh. Kalau kata ni daripada guru saya lah, saya menakal je lah. Saya pernah tanya guru saya, sebab hari tu ada bacaan apa dia, nak tadarus, nak baca Quran lah. Jadi kita sebagai pengajar apa semua, yelah nak kena dengar perempuan baca Quran juga. Tapi dalam masa yang sama juga ada lelaki macam mana? Bagi contoh. Ini saya tanya, ajukan kepada guru saya. Guru saya di Thailand, Baba. Dia tanya satu je. Kalau perempuan suara aurat, tak cakap dengan perempuan. Doktor tak boleh suara aurat. Habis kita duk cakap muamalah kat pasar apa sebagainya. Okey, berkenaan dengan sembahyang. Berkenaan dengan sembahyang, boleh tak perempuan tegur lelaki? Jadi kita tengok yang afdal dulu. Contohlah imam duk baca surah. Imam baca surah kan, dah makmum pun adalah seorang dua pun budak-budak je. Contoh. Imam lekat-lekat, budak nak tahu apa, ataupun ada orang tua pun tak boleh juga tiba makmum. Kalau dia boleh ni, selagi benda tu tak mengaibkan, tak ada masalah. Cuma tak manis lah. Ataupun makmum perempuan, dia tak semayang, makmum lelaki semayang, imam salah tapi dia tak semayang, boleh tegur tak? Boleh. Imam silap kiblat tu, saling sikit. Tak kisahlah kat masjid kat mana. Contoh, nak contoh perempuan tegur, sama ada dah semayang tu tak dah semayang. Contoh kita semayang kat mana-mana, silap kiblat sikit, baru ni kita belajar bab kiblat, silap sikit. Ataupun dia semayang dalam rumah kita, tetamu kita datang semayang kat rumah. Contoh situasi. Jadi sebagai contoh, tengah semayang silap kiblat, bukan silap apa, lari sikit. Imam tengah sikit, boleh tegur? Boleh, tak ada masalah. Jadi kalau nak nisbah tegur tu, tegur boleh. Tapi tengok keadaan lah, keadaan. Tapi kalau ramai-ramai macam ni, makmum perempuan nak tegur, tak badal lah. Jadi takut fitnah pula. Apa saja yang datangkan fitnah tu, jadi benda tu tak elok. Kadang-kadang hukum tu boleh jadi ubah. Asal tegur tu harus, laki ke tegur, perempuan ke tegur, harus. Tapi kalau timbul fitnah apa pula, boleh jadi makruh dan boleh jadi haram, mengikut keadaan. Cuma yang kita nak dapat tahu apa dia. Pendapat guru saya, kalau suara tu tak aurat, kalau tak musyahadat pun tak boleh, nak bercakap pun tak boleh. Sebab apa? Dah kata suara aurat. Jadi nak kata suara-suara jadi aurat tu apa dia? Apabila suara tu mendatangkan hawa nafsu. Tu lain. Menggoda lah. Perempuan menggoda lelaki. Tu sampai tu. Tapi cakap nak sembang biasa, nak pergi jual kat pasar malam apa semua, yang tu tak ada. Habis makcik-makcik, tak boleh lah baca Quran lepas ni. Soalan macam tu lah. Jadi tak ada masalah. Ni pendapat guru saya. Mungkin adalah setengah pandangan yang keras tu. Tapi apa dia? Setengah daripada tu, apa dia? Suara perempuan tu yang dikatakan aurat, yang dikatakan haram, ialah
sampai menggoda. Okey, jadi kita patah balik. Okey, yang boleh cakap dan semayang, yang boleh berkata-kata dan semayang, 3 benda ni. Apa dia? Quran, zikir dan doa. Dan kita nak tegur imam pun boleh. Imam silap baca kunut, tegur dengan doa. Sebab tu Allahumma hdina. Dia duduk biasa, hari tu dia Allahumma hdini contoh. Jadi kita tegur Allahumma hdina, tak ada masalah. Tengah-tengah baca doa kunut, apa dia? Lupa. Ya ahzimal ahzab. Lepas tu diam. Itu pun ihzimhum. Contoh. Sambung. Tak ada masalah. Doa. Tegur juga tapi dengan doa. Ayat Quran tadi boleh. Lepas tu dengan zikir. Dia silap ke apa ke, tegur subhanallah. Sebab tu apa? Sebab tu dah tayat akhir, dia bangun nak masuk rakaat kelima. Subhanallah. Tegur juga tapi dengan zikir. Okey. Yang tu yang dibenarkan. Selain tu tak boleh dengan sengaja. Ni yang kata 3 ni dengan sengaja. Kita tegur, silap. Lepas tu memang kita nak tegur dia. Sengaja. Kalau benda tak sengaja, itu terkeluar. Terkeluar. Tengah-tengah duk semayang apa semua, kan? Kucing jatuh, pocut. Tiba-tiba. Pocut apa dia? Cakap juga. Bukan zikir, bukan Quran dan sebagainya. Tapi apa dia? Sebab tak sengaja, luar jangkaan. Lain. Sama juga batuk, bersin, menangis. Tengah semayang menangis. Kita semayang taubat, teresap-esap menangis. Tak boleh nak tahan dah. Itu luar kawalan. Batuk bunyi suara tak? Bunyi Hashim. Bersin. Sebut nama Hashim pula tu. Hashim. Contoh. Tapi oleh kerana tak sengaja, benda luar kawalan, tak batal. Menangis tak batal. Tu luar kawalan. Tapi selain tu batal lah. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sengaja tak sengaja? Sengaja batal. Tak sengaja, tak apa. Ada juga tayat akhir dia tertidur. Tiba-tiba imam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, dia dekat Assalamualaikum tu dia terjaga. Dia pun Waalaikumsalam. Ingat apa? Lah tengah semayang. Contoh. Tak batal. Sebab apa? Sebab tak sengaja. Tapi sengaja batal walaupun bahasa Arab. Ingat, walaupun bahasa Arab, sengaja batal. Zikir Quran pun bahasa Arab juga. Dengan doa bahasa Arab juga. Okey. Yang tu kita kena faham. Kemudian bertutur dengan 2 huruf, maka batal sembahyangnya. Yakni sembahyang seorang itu dengan berkata-kata 2 huruf. Sama ada ia memberi makna, sama ada faham perkataannya atau tiada faham perkataannya. Keluar 2 huruf daripada mulut kita dengan sengaja. Bismillah. Keluar daripada mulut kita 2 huruf dengan sengaja. Bukan perkataan 2 huruf. Dengan sengaja, maka batallah solat itu. Kena ingat. Ustaz, sebelum ni saya tak tahu. Sebelum ni kira lain lah. Tak tahu tak apalah sebelum ni. Ustaz ni dah tahu. Keluar daripada 2 huruf daripada mulut kita dengan sengaja, batal. Macam mana? Batuk tak apa. Tekak. Apa? Sekat. Bunyi. Berapa dah? Berapa harakat tu? Berapa huruf? HEMMMM. Dengan sengaja. Ustaz, kalau saya tak bunyi macam tu, apa, tercekik saya, tenanglah Elio, tak ada masalah. Jangan bunyi. Melainkan kalau kita bersin, kalau kita batuk, kalau kita menangis, yang tu luar kawalan, tak ada masalah.
Tapi nak betul. Sengah-sengah apa? Nak jadi imam. Yalah. Tiba-tiba kita kena tolak jadi imam. Aduh, dengan menggeletar apa semua. Jadi macam nak cover lah. Sebelum nak baca bismillah tu ambil dulu. Lepas tu amin, ataupun tengah-tengah baca surah apa dia? Terlekat. Baca-baca. Innama yu'minu bi ayatina allazi. Lepas tu terlekat. Innama yu'minu bi ayatina allazi. Lepas tu bunyi nak cover sikit. Iza zukiru. Contoh. Dia nak cover tu apa? Batal. Sebab apa? Sebab sengaja. Jadi orang tanya, macam mana kita berimamkan orang yang bunyi macam tu? Kita bunyikan orang tu jadi imam, tak kisahlah imam fardu ke, imam sunat ke, dekat RNR ke, kat masjid ke, kat rumah ke, kita tahu dia tak tahu. Ni contoh. Kita tahu ni, kita batal lah. Contoh imam tu tak tahu lagi. Oh, rupanya buat berdeham tu. Deham macam orang nak kencing, nak pergi lawas tu. Batal. Sebab apa? Mengeluarkan dengan sengaja. Imam, ada seorang jadi imam, ni macam tu, kita jadi makmum. Kita jadi makmum. Boleh tak kita ikut imam tu? Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Contoh. Duk 2-3 ayat duk bunyi, 2-3 ayat duk bunyi. Dia bunyi tu apa dia? Dengan sengaja dia. Kalau luar kawalan itu tak ada masalah. Ni contoh. Boleh tak kita berimam dengan dia? Kemungkinan dia tak tahu. Contoh. Kita tahu. Kita kena niat mufaraqah. Sama juga kita niat mufaraqah. Dia sebab dia tak tahu. Lepas tu kita bagi tahu, lepas ni dia sembahyang waktu tu dia tak tahu, tak ada masalah. Melainkan kalau najis memang confirm lah. Dia tahu ke dia tak tahu ke, tetap juga dia batal. Dia tu tetap juga batal. Sebab apa? Sebab syarat sah sembahyang itu suci daripada najis. Ni pun termasuk juga syarat sah. Tapi yang ni dia tak tahu. Dia boleh dimaafkan lagi lah. Tapi kalau najis tu memang serta-merta. Lepas tu dah habis tu tegur dia, Imam, lepas ni kalau sembahyang jangan berdeham. Sebab berdeham tu mengeluarkan apa dia? Lebih daripada 2 huruf yang tidak memberi makna. Bahkan kalau beri makna lagi tak boleh lah. Ustaz, kenapa detail sangat apa? Bukan detail. Ni syarat sah. Yang dikatakan apa dia? Tak boleh keluar suara tu, termasuk berdeham. Cakap je mana? Telan je lah. Telan. Buat yang bunyi lah. Telan lah. Sedut macam mana ke? Yang penting jangan bunyi. Melainkanlah kalau darurah tu cerita lain. Darurah cerita lain. Luar kawalan. Tu satu. Itu yang tidak memberi makna. Ada pun satu perkataan yang memberi makna. Satu huruf memberi faham serta memberi faham seperti huruf qi atau ai, kerana makna qi itu wiqayah. Wiqayah maksud apa? Pelihara. Dan masuk ai itu daripada wi'ayah, pelihara juga. Qi kita sebut waqina azabannar. Waw tu dan qi tu pelihara, na tu kami. Azabannar, azab api neraka. Waw tu dan
qi tu. Huruf qaf satu baris bawah. Kalau sebut qi, Arab tahu ada makna dah. Qi tu pelihara. Qi pelihara. Nak buat macam mana dah bahasa dia. Ada setengah bahasa tu satu huruf dah beri makna dah. Kita payahlah satu huruf beri makna. Nak panggil orang pun wei, W-E-I. Wow, wei. Tu panggil contoh. Jadi kalau Arab sebut qi makna pelihara. Sama juga huruf ain. Ain baris kasrah. Ain makna kata pelihara. Dua-dua tu sama juga. Kalau satu huruf terkeluar dengan saya, tiba qi. Sebut qi. Qaf, sebut qaf je, qi. Batal terus dengan sengaja. Kalau tidak memberi makna, tak batal lagi. Kalau satu huruf. Itu contoh. Tapi nak ceritanya apa je? Kita pelihara daripada apa dia? Daripada berkata-kata. Cuma yang selalu jadilah dekat masyarakat kita. Tak tahu ada orang sebut tersedak. Kemudian atau satu huruf yakni huruf mad. Apa dia huruf mad? Alif waw ya lah. Maka jadi dua harakat, maka batal sembahyangnya. Dengan yang demikian itu. Contoh, tadi huruf qaf dengan huruf ain, ataupun disebut qi dengan ain, batal kalau orang Arab. Ataupun sebut huruf mad, disebut alif, sebut alif ataupun waw ataupun ya. Sebab apa? Hukum dia mad, mad asli. Bacaan apa dia? Dua harakat. Dua harakat kira dua. Jadi apa dia? Batal juga. Jadi kesimpulannya apa dia? Tak boleh bercakap. Habis. Yang tu syarat yang ketujuh. Syarat yang ke-8. Meninggalkan melebihi rukun fi'li. Fi'li apa dia? Rukun perbuatan. Dan ke-8, meninggalkan, yakni melebihkan rukun fi'li dengan sengajanya. Maka jika ia sujud 3 kali. Bismillah. Okey, yang ni cerita dengan sengaja buat lebih dari rukun apa? Rukun fi'li. Apa maksud rukun fi'li? Rukun yang perbuatan. Perkataan lebih tak ada masalah. Tapi perbuatan. Sebagai contoh, sujud 3 kali. Sujud 2 kali. Macam mana sujud 2 kali? Selalu sujud, bangun duduk antara 2 sujud, lepas tu sujud balik. Tiba-tiba dia sujud, tak sedap angkat kepala letak balik. Tu sujud 2 kali. Tapi kalau dia sujud tu ada batu. Siapalah bawa batu, pakai apa, masuk masjid tak basuh kaki. Batu pula, batu kecil-kecil ni. Sekali dia apa? Sujud, berlubang kepala. Bila sujud,
Ada benda tajam, terangkat, lepas tu letak balik. Tak sengaja, tak ada masalah. Yang masalah apa? Sengaja. Contoh masjid tukar kapet baru. Bila tukar kapet baru, nak rasa apa? Nak rasa kelembutan kapet tu. Masjid dah tukar kapet baru dah. Lepas tu sujud. Sedap dia. Angkat lagi, letak lagi. Contoh, dengan sengaja, batal. Rukuk 2 kali. Dah rukuk dah. Macam tak kena, tak ambil side. Bangun balik nak rukuk sekali, batal kalau dengan sengaja. Setengah orang tu dia sembahyang, bila rukuk, dia rasa tegang-tegang, sedap. Lepas tu bangun balik nak rasa lagi sekali, duduk balik, batal kalau dengan sengaja. Rukuk dia sekali rukuk je, lepas tu bangun nak i'tidal, tu je. Tapi dia rukuk, lepas tu dia rasa nak try sekali. Nak bagi bila rukuk kan dia tegang sini, rasa sedap ni. Lepas tu bangun tekan lagi sekali, nak lagi sedap, batal terus. Kalau dengan sengaja. Tak sengaja tak ada masalah. Selalu jadi kat mana? Selalu jadi kat sujud lah. Bila kita sujud tu, apa dia? Setengah-setengah benda tajam. Duduk kapet okey je. Lah tengah-tengah tu ada jarum. Darah kepala. Cocok. Bangun. Dah lah kena cocok, sebut aduh pula tu. Sujud. Lepas tu ada benda. Dah sujud, tercucuk, aduh. Mulut pun cakap aduh. Tapi benda tu apa dia? Tidak sengaja, tak ada masalah. Sujud sekali. Alih sikit sujud. Dan bab-bab sujud ni apa dia? Yang paling penting. Kalau yang pakai serban, tak kisahlah dia pakai serban lilit ke. Kalau perempuan telekung. Apa saja pakaian yang ada pada kita menutupi muka, tak sah sujud. Tak sah sujud, begitu juga tidak sah solat. Kalau ambil ridak letak bawah, iaitu dah asing daripada badan kita. Kita ni kita pakai ridak Palestin. Lepas tu bila sembahyang kita letak. Atau kita buat sejadah. Dekat sejadah tu ada Kaabah ke Masjid Nabawi ke contoh. Kita letak. Kita sujud atas dia. Lepas tu kita sujudlah atas ni kapet contoh. Jadi kita buat sejadah. Movie itu kita buat sejadah. Ataupun kita buat ridak. Jadi bila sembahyang kita letak dan kita sujud atas dia. Bukan kita sujud atas kapet. Jadi apa dia? Kalau benda tu asing daripada diri kita, tak ada masalah. Tengah-tengah sembahyang kertas terbang, pop jatuh tempat sujud, kita sujud atas dia, tak ada masalah. Tetapi apa-apa yang melekat pada diri kita, serban kita, ridak kita, telekung kita, ikutlah kain kita ke apa, tudung kita ke apa ke, yang boleh mengganggu muka ini untuk sampai ketika sejadah, maka hukum dia tak sah sujud itu, maka solat tu pun tak sah. Sebab apa? Sebab dia menghalangi untuk sujud. Tapi benda yang melekat pada diri kita lah. Selalu yang melekat diri kita apa dia? Kalau lelaki tu ridak lah. Ridak ataupun serban. Dia pakai tudung macam perempuan tu, setengah-setengah kan. Dia Arab lah. Dia pakai Arab tu. Bila sujud je ada sikit kena ni. Jadi kita kena tarik, kena bagi ni. Kalau kita sujud atas kain yang kita pakai tu, maka tak sah sujud tu. Sebab apa? Nanti bab syarat sujud ada. Dia apa? Dia tak boleh ada benda yang menghalangi sujud yang ada pada diri kita. Ataupun kita duk pakai baju labuh. Kita pakai baju labuh ke, kita pakai kain ke, kita pakai jubah ke, kita pakai jaket ke, kita pakai apa ke, apabila sujud tu menghalangi muka kita, maka itu pun tidak sah. Waktu sujud. Jadi kalau pakai tu, pakai elok lah. Jangan bagi menghalangi muka. Ataupun kita pakai serban, nak sembahyang tu atas sikit ke. Kalau dia tutup ni, tutup dahi, kita sembahyang pun tak kena, jadi tak sah juga.
Tu. Jadi tak boleh halang yang ada pada diri kita. Tapi kalau kita buat sejadah, kita buat ridak, kita lapik untuk nak sembahyang, tu tak ada masalah. Sebab dia tidak dekat dengan apa dia? Diri kita. Ni syarat yang tadi apa? Yang ke-8. Dan akhir sekali, syarat yang terakhir, syarat sah solat yang terakhir, syarat yang ke-9. Dan ke-9, syarat ke-9, jangan mengerjakan suatu yang membatalkan puasanya di dalam sembahyang, seperti makan dan minum. Sama juga. Kalau dalam sembahyang tu, apa yang membatalkan puasa, itu juga membatalkan sembahyang. Apa dia? Makan minum. Tak boleh. Mayang-mayang ada melekat. Ada melekat apa? Nasi. Melekat coklat. Untuk sambung lagi. Waktu sembahyang makan, batal. Pada zaman dulu, zaman Nabi SAW, dululah, masa zaman Nabi SAW, rasa ada apa kat ni. Jadi zaman tu boleh ludah lagi dekat dalam masjid. Masa tu lah. Jadi tengah-tengah ni ada benda lekat, sahabat ludah. Jadi ludah. Tapi kita nak ludah apa? Kapet. Contoh. Jadi apa dia? Kalau makan tu, bawa keluar je lah. Sebab apa? Sebab ada sisa makanan. Waktu kita apa? Waktu dia melekat, kita dah kumpul-kumpul tak keluar. Tu lain cerita. Tapi tengah-tengah tu, tiba-tiba dia keluar. Seketul daging. Kalau telan, sama juga syarat apa? Syarat puasa juga. Telan. Ustaz, saya nak buang pun payah juga. Saya telan, sama juga. Sebab dia sama juga apa yang membatalkan puasa, begitu juga membatalkan solat, seperti makan dan minum. Minum tak boleh. Khutbah Jumaat boleh minum tak? Tok Khatib tengah khutbah. Tengah-tengah khutbah, suara tak ada. Khutbah pertama nak masuk khutbah kedua. Tengah-tengah tu doa. Boleh minum tak? Soalan juga. Okey, contohlah. Tok Khatib minum, sah tak? Jadi Tok Khatib apa? Duk baca, sekat, tersedak macam tadi. Saya ceramah boleh agak minum. Ni khutbah Jumaat ni. Tersedak. Patuk huk. Lepas tu ada Bilal nak pergi air. Boleh minum tak? Persoalan. Jawabnya boleh. Sebab apa? Sebab dia bukan sembahyang. Yang tak boleh tu dalam sembahyang. Tengah-tengah duk khutbah apa, tersekat, tersedak. Boleh minum tak? Boleh. Tengah-tengah puasa tersedak, boleh minum tak? Tak boleh. Tengah-tengah sembahyang tersedak. Boleh minum tak? Boleh minum, tapi batal lah solat. Sebab apa? Sebab syarat dia sama. InsyaAllah sekadar tu masa pun tidak mengizinkan. Mudah-mudahan kita sambung lagi. Nanti kita bahas syarat yang ke-9, syarat sah solat. Okey. Okey. Ya. Okey. Baca kuat. Okey, berkenaan dengan baca kuat dengan baca perlahan. Okey. Yang pertama, yang baca kuat itu waktu zuhur, waktu subuh, waktu isyak, itu disunatkan. Sunat. Kalau orang sembahyang maghrib tak baca kuat, tak salah. Imam sembahyang maghrib tapi tak baca kuat, tak sah turun mufarakah tak? Tu kita kena faham.
Sebab baca kuat waktu isyak, waktu maghrib dengan waktu subuh itu ialah sunat. Okey. Lepas tu zuhur asar tak sunat. Zuhur asar tak sunat. Kalau dia baca kuat pun tak dapat pahala juga. Sebab apa? Sebab benda tak sunat. Benda tak sunat ni kalau kita buat apa dia? Benda sunat kalau kita buat dapat pahala, tak buat kita tak dapat apa. Tapi kalau tak sunat, kalau kita buat pun tak dapat apa juga. Sebab apa? Tak sunat. Rugilah. Okey. Sekarang ni hukum dia. Sekarang kita nak tahu hukum. Orang baca kuat waktu zuhur dan waktu apa? Waktu asar. Baca kuat. Dia sembahyang, dia baca kuat. Jadi apa dia? Yang pertama dia tak dapat pahala sunat. Dia satu buat apa? Buat benda-benda apa? Benda yang rugi. Dan dia itu masih sah lagi sembahyang dia. Tapi apa dia? Tidak afdal lah. Tidak afdal apa dia? Maksud kata tak sempurna. Tengok sembahyang zuhur tapi dia baca kuat ni. Kita tak boleh kata tak sah sembahyang, tak boleh. Okey, bacaan dalam solat, seperti mana yang kita ulang sebelum ni, ialah bacaan, nama pun bacaan, bukan niat. Niat dalam hati. Bacaan ni kita kena dengar dekat telinga kita, bukan dengar dekat telinga orang. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu ialah bacaan dalam solat tapi hukum dia sunat. Ada juga bacaan dalam solat tapi hukum dia wajib. Apa dia? Bacaan wajib. Fatihah, takbir, salam, salawat, tahiyat. Itu ialah bacaan wajib. Dan apabila nama saja bacaan, ialah kita kena dengar. Kena faham tu. Kita kena dengar. Bukan sunat dah, wajib kita dengar. Melainkan kalau dia pekak tu cerita lain lah. Sampai kena kuat-kuat mengganggu orang lain, tu tak boleh lah. Ni duk belajar dulu 30 tahun dulu, ustaz kata kalau bacaan dalam solat itu paling kurang kena dengar kat telinga. Tapi 30 tahun lepas, sekarang ni umur dia dah 70 tahun dah, tak apa nak dengar. Sekali baca nak bagi diri dia dengar tu, satu masjid dengar. Itu dah sudah mengganggu. Yang tu sekadar je lah. Itu bacaan. Jadi yang Tuan Haji kata tadi, kalau dia zuhur ataupun asar dia baca kuat, memang dia tak dapat pahala sunat. Lepas tu pula dia tak dapat afdal, tapi sembahyang tetap juga sah. Boleh je. Ada soalan? Ya. Okey. Yang tu syarat ke-8. Sepatut saya sebut tu lupa. Okey. Tapi yang tu berkaitan dengan jemaah lah. Sembahyang berjemaah. Okey. Jadi kita kena ingat, kalau kita solat berjemaah, kita tak boleh melebihi daripada imam dengan sengaja. Tu dia punya apa dia, formula dia. Jadi kalau kita ingat formula tu, semua benda kita boleh apa? Kita boleh jawab lepas ni. Yang tak boleh apa dia? Kita mendahului imam dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak apa. Macam tadi. Yang Haji cakap tadi apa dia? Kita duduk tengah sembahyang, tiba-tiba ada orang belakang angkat takbir kuat. Kita ingat imam. Allahu Akbar. Kita ingat imam yang takbir untuk apa? Untuk iktidal ke, untuk rukuk ke, untuk sujud ke? Nak beza apa? Nak beza rukun tu, nak pindah rukun. Kita duduk sembahyang khusyuk. Allahu Akbar lah. Ingat imam, rupanya orang belakang baru masuk. Kita pun sujud. Kita pun rukuk contoh. Tengok semua berdiri lagi. Boleh patah balik. Sebab apa? Sebab itu dengan tidak sengaja.
Tapi apa-apa saja benda yang sengaja kita mendahului imam dengan sengaja, batal. Tak sah lah solat tu. Kena angkat takbir lain lah. Boleh. Tadi berkenaan tadi apa? Tak sengaja. Tak sengaja tak apa lah. Yang tak boleh sengaja. Ya? Ya? Macam mana? Masa tu kita bangun dari sujud. Kita kena ikut imam. Sebab yang tu perbuatan tak sengaja. Ya. Sebab yang tu tak sengaja. Sama juga yang tadi kita belajar. Kita pun sujud 2 kali juga. Sepatut sekali je. Sujud-sujud, batu. Angkat. Lepas tu sujud sekali. Sepatut sujud sekali je. Tapi kita sujud lebih. Sebab tidak sengaja. Sama juga kita rukuk. Rukuk tiba-tiba urat tarik kan. Rukuk urat tarik. Bangun. Lepas tu rukuk sekali. Kalau ikut rukuk 2 kali lah. Apa rukuk 2 kali batal lah. Tapi sebab apa? Sebab tak sengaja. Jadi tak ada masalah. Berkaitan dengan tak sengaja tu tak ada masalah. Bahkan kalau kita tergerak perbuatan yang besar, sepatut gerak 3 kali batal. Garu 1, 2, 3 batal. Tapi tak sengaja. Orang tertolak kita pun sampai jalan apa tu. Tak sengaja. Tak ada masalah. Ini yang jadi masalah ialah benda yang sengaja. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung lagi akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya ada buat tabung. Jadi hadirin hadirat yang mana nak sumbang, boleh sumbanglah untuk kelangsungan tahfiz. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakina ma nasina wa alimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin 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 rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.